Assalamualaikum semua pelajar-pelajar. Selamat Hari Raya kepada semua. Lama kita bercuti ya. Baiklah, kali ini cikgu nak teruskan pengajaran cikgu dan kita masih lagi di bawah tajuk redox ya. Okay, kita dah masuk kuliah 8 iaitu kita nak mengelaskan ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan. Okay, kenapa kita perlu tahu ejen pengoksidaan dan ejen penurunan? Tujuannya adalah untuk kita mengenal pasti tindak balas redox. So, bagi kuliah 8 ini kita akan masuk tajuk seterusnya iaitu pemindahan elektron pada suatu jarak. Sebelum kita teruskan tajuk ini, pelajar-pelajar perlu dahulu dapat mengenal pasti ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan. Setelah pelajar sudah dapat mengenal pasti ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan, barulah kita boleh masuk tajuk pemindahan elektron pada suatu jarak. So, kaedah untuk mengenal pasti ini, ada dua kaedah iaitu sama ada pelajar boleh hafal saja. Boleh hafal saja ataupun kalau pelajar tidak hafal, pelajar boleh mengenal pasti ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan melalui membina persamaan setengah. Sekiranya pelajar hafal, maka bila diberi nama sebatian kimia seperti ini, contohnya air bromil, lautan kalium iodida, lautan ferrum 2 sulfat dan seterusnya, maka pelajar terus boleh dapat tahu air bromil ejen pengoksidaan, contohnya lautan kalium iodida ejen penurunan, contohnya. Tetapi sekiranya pelajar tidak hafal, ada kaedah lain yang boleh dibuat oleh pelajar iaitu melalui kaedah membina persamaan setengah daripada bahan yang diberi. Hari ini cikgu nak terangkan macam mana kita nak menentukan ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan melalui membina persamaan setengah. Baiklah pelajar-pelajar, kita tengok contoh yang pertama. Nanti cikgu akan pergi keseluruhan contoh yang cikgu bagi dalam slide yang kedua ini. So, kita tengok satu-satu macam mana kita nak tahu bromin ini ejen pengoksidaan ataupun ia merupakan ejen penurunan. So, caranya adalah kita tengok apa yang perlu kita tahu kat sini. Bromin, bromin Br2. Selepas tindak balas, pelajar kena ingat sebab apa pelajar kena ingat? Sebab bila kita nak menentukan tindak balas redox, yang penting kita tahu adalah persamaan setengah. Sebab daripada persamaan setengah kita boleh tengok sama ada tindak balas itu pengoksidaan atau penurunan. So, pelajar kena ingat apa dia? Kalau Br2 selepas tindak balas dia akan jadi Br minus, ion bromida. So, kita buat balancing, tolak 2. So, bila tolak, ni tolak, maknanya sepatutnya dia tolak elektron lah kan. Cikgu kata dah, kalau tambah elektron, kalau tolak elektron. So, kita balance tak 2. Tapi persamaan setengah tak boleh ada tolak, maka tolak kita bawa ke depan. So, tolak dia akan jadi tambah 2 elektron. So, persamaan akan jadi macam mana? So, kita padam lah. Yang kita dah tolak ni kita padam. Yang jadinya adalah Br2 tambah 2 elektron jadi Br. So, bila Br2 ni air bromin ni dia terima elektron. So, apa yang berlaku kepada air bromin? Ia berlakunya kat sini adalah berlakunya proses penurunan. Bila air bromin melalui proses penurunan, maka air bromin ini bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So, cikgu akan bagi contoh seterusnya. Contoh seterusnya. Kalium iodida. Apa yang perlu pelajar tahu berkenaan dengan kalium iodida? Kalium ini tak berlaku apa-apa kepada dia. Kalium ini dikenali sebagai ion penonton. Dia tidak mengalami apa-apa proses. Ion penonton. Yang mengalami proses adalah ion iodida. Ion iodida selepas tindak balas dia akan jadi iodin. Macam mana? Kita balance dulu I tak 2. So, tolak. Macam tadilah. Tolak juga. Tolak apa? Tolak elektron. Ada berapa? 2. Persamaan setengah tak boleh ada tolak. So, tolak ni kita bawa mari ke belakang. Sudah akan jadi tambah 2 elektron. So, kita padam. Padam. Ni adalah persamaan setengah.
Okey, bila kita dah dapat persamaan setengah ini, so daripada persamaan setengah kita tahu bahawasanya I minus nak jadi I2 dia tolak elektron ataupun dia hilang elektron. So bila hilang elektron, proses apa? Hilang elektron, proses pengoksidaan. Okey, bila ia mengalami proses pengoksidaan, maka apakah peranan kalium iodida? Peranannya adalah sebagai ejen penurunan. Okey. Kita pergi kepada bahan kimia seterusnya. Bahan kimia yang seterusnya kita ada ferrum 2. Okey, ferrum 2. Ferrum 2, apa yang perlu pelajar tahu tentang ferrum 2? Ferrum 2 selepas sindak balas dia akan jadi ferrum 3. Ferrum 3 positif. Okey. 3 positif nak jadi 2, maknanya 3 positif kena tambah elektron. Jadi bila dia tambah elektron, 3 positif tambah 1 elektron akan jadi 2 positif, balance lah. Maknanya kalau tolak duduk di sebelah kanan, maka ion ferrum 2 ini sudah melepaskan elektron. Bila dia melepaskan elektron, maka prosesnya adalah proses pengoksidaan. Kalau kita tak nak interpret dari in term of elektron, maka kita boleh cerita dari segi nombor pengoksidaan. Cuba tengok nombor pengoksidaan bagi ferrum positif 2. Yang ni positif 3. Positif 2 ke positif 3, maknanya berlaku penambahan nombor pengoksidaan. Jadi bila berlaku penambahan nombor pengoksidaan, maka tindak balasnya adalah tindak balas pengoksidaan. Okey. Bila ferrum 2 mengalami proses pengoksidaan, maka ferrum 2 bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Seterusnya kita tengok air klorin. So air klorin sama juga dengan air bromin tadi. Klorin selepas tindak balas jadi apa? Lepas tindak balas jadi apa? Jadi ion klorida. So balance tak 2 tolak bawa ke depan jadi tambah apa? Tambah elektron. So berapa? Kat sini ada 2, maka elektronnya 2. Jadi maka bila klorin mengalami proses menerima elektron, maka ia mengalami proses penurunan. Bila ia mengalami proses penurunan, maka apa peranan bagi air klorin? Peranannya adalah ejen pengoksidaan. Seterusnya kita tengok ferrum 3 pula. Ferrum 3. Ferrum 3. Ferrum 3. Kalau ferrum 2 tadi lepas tindak balas jadi ferrum 3. So ferrum 3 lepas tindak balas jadi ferrum 2. 3 nak jadi 2 tambah elektron. 3 positif tambah 1 negatif dapat 2 positif. So tambah elektron, proses apa? Penurunan. So bila ion ferrum 3 mengalami proses penurunan, maka apa fungsinya ataupun peranannya? Peranannya adalah sebagai ejen pengoksidaan. Seterusnya pada pelajar kita pergi kepada kalium bromida. Lebih kurang je pelajar, lebih kurang je. Kalium bromida. So kalium tak berlaku apa-apa kepadanya kerana ia merupakan ion penonton. So yang berlaku apa-apa adalah ion bromida. Apa yang berlaku kepada ion bromida? Dia akan jadi molekul bromin Br2. So macam mana dia nak jadi Br2? Tolak, bawa ke belakang, ke kanan, jadi tambah apa? Tambah elektron. So kita balance tak 2. Dah balance dah. So daripada half equation, kalau kita nak cerita redox in term of nombor pengoksidaan, kat sini negatif 1, kat sini kosong. So negatif 1 ke kosong, berlakunya penambahan nombor pengoksidaan. So proses apa? Pengoksidaan. Kalau kita nak cerita dari segi elektron, maka ion bromida melepaskan elektron. So bila melepaskan elektron, proses apa? Proses pengoksidaan. Bila ion bromida melalui proses pengoksidaan, maka ia adalah ejen penurunan. Kerana
Istilah bagi ejen penurunan adalah bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Okey, cikgu pergi kepada contoh seterusnya. Kalium manganat 7. Okey, kalium sama macam tadi sebagai ion penonton. So, dia tidak terlibat dalam tindak balas kimia. So, kita ambil manganat. MnO4-. Apa yang perlu pelajar ingat kat sini? Manganat 7 ion ni lepas tindak balas, dia akan jadi ion Mn2 positif. Ion Mn2 positif. Okey. Okey, sekarang ni masalahnya kita ada O. Bila ada O, kita nak imbangkan O. Bila nak imbangkan O, apa yang perlu kita lakukan? Kita tambah H2O, tambah air. Sekarang O ada 4. Macam mana O nak jadi 4? Letak 4 kat depan. So, kita pun imbanglah O. 4, O4. So, sekarang kita nak imbang hidrogen. Hidrogen ada 8. So, nak jadikan 8, kita letak 8H+. H+ ni, apa yang awak tahu tentang H+? H+ ni biasanya kita jumpa ia dalam tajuk acid. Okey, makna H+ ni adalah acid. So, that's why lah lautan kalium manganat 7 dia perlu berasid untuk menjadikan ia sebagai ejen pengoksidaan. So, kita pun campur 8 elektron. So, elektron apa tu? Hidrogen dah balance, oksigen dah balance, Mn dah balance. So, sekarang kita nak balance apa tu? Charge. So, kat sini positif 2, kat sini positif 8, kat sini tolak 1. So, positif 8 dengan tolak 1 akan jadi positif 7. Positif 7 nak jadi positif 2, maknanya kat sini kena tambah 5 elektron. Positif 7 tambah elektron jadi positif 2. Jadi, apa yang berlaku kepada Mn? So, berlaku apa kepada Mn? Berlakunya proses terima elektron. Bila berlaku proses terima elektron, maka prosesnya adalah proses penurunan. Okey, bila ia mengalami proses penurunan, maka lautan kalium manganat 7 berasid ini bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, baiklah pelajar, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahan yang terakhir, iaitu kalium dikromat 6 berasid. Sama juga seperti kalium manganat 7 berasid tadi. Okey, kalium dikromat 6 berasid, kalium ini sebagai ion penonton. So, yang kita ambil adalah Cr2O7, charge-nya adalah 2 tolak. Jadi, apa yang perlu pelajar tahu kat sini, Cr2O7 ini selepas tindak balas, dia akan membentuk Cr3 positif. Sekarang kita nak balance ya. Cr ada 2, so letak 2 kat sini. Sekarang O ada 7, nak balance O kena ada H2O. Berapa O? 7, so letak 7 kat depan H2O. So, sekarang ni Cr dah balance, O dah balance. Sekarang kita nak balance H. Nak balance H, kita tambah apa? K tambah 14H+. So, air ni kan 7 darab dengan 7 darab dengan 2, 14. So, 14H+. So, sekarang kita nak balance elektron. Ni tolak 2, yang ni positif 14. So, tolak 2 positif 14 sama dengan positif 12. So, kat sini 2 darab 3 positif 6. Positif 12 nak jadi positif 6 sama dengan kita tambah 6 elektron. Maka sama juga dengan kalium manganat 7 tadi, iaitu kalium dikromat 6 berasid ini juga ia mengalami proses penurunan. Ion kromat 6 berasid ini yang mengalami proses penurunan kerana ia menerima elektron. Proses penurunan, bila ia mengalami proses penurunan, maka ia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Okey, selain daripada pelajar perlu tahu proses dan juga ejen, bahan ini merupakan ejen apa, peranan apa, ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Pelajar juga perlu tahu menulis setengah persamaan bagi bahan ini. Yang kedua apa yang perlu pelajar tahu adalah pelajar perlu tahu perubahan warna. Biasanya soalan dia akan tanya perubahan warna. So, bila perubahan warna, so kita tengok satu-satu perubahan warna. Contohnya yang pertama kita ada air bromin. So, air bromin. So, air bromin, perubahan warna untuk air bromin. So, air bromin daripada warna, cikgu tukar warna sikit. Okey, daripada
Bromine warna apa? Bromine warna dia perang. So, berubah daripada warna perang kepada tidak berwarna. Ni kena ingatlah ni. Okey, perubahan warna ni kena ingat. Jadi selain pada kita boleh buat setengah persamaan, kita boleh ceritakan proses pengoksidan atau proses penurunan. So, kita boleh tentukan ejen pengoksidan atau ejen penurunan. Kita juga boleh tentukan pemerhatian perubahan warna. Selain daripada kita juga perlu menentukan ujian pengesahan dia juga. Okey, perubahan warna untuk seterusnya. Kalau kita ada kalium iodida, apa perubahan warna untuk kalium iodida? So, kalium iodida ni, iodida, warna dia apa dia? Tak berwarna. Warna iodine, warna dia perang. Jadi perubahan warna daripada tidak berwarna ke perang. Okey, seterusnya ferrum 2. Ferrum 2 tadi kita tak buat ke? Okey, ferrum 2. So, ferrum 2 tadi. Okey, ferrum 2. So, perubahan warna untuk ferrum 2. Ferrum 2 warna apa? Warna hijau. So, lepas tindak balas dia jadi apa? Jadi perang. Okey, seterusnya. Klorin daripada kuning pucat, ataupun kita boleh juga kata kuning kehijauan kepada tak berwarna. Okey. Seterusnya ferrum 3. Okey, ferrum 3 daripada warna perang, ferrum 2 kepada hijau. Okey. Seterusnya kalium bromida daripada tak berwarna, ion bromida tidak berwarna, bromine warna dia perang. Okey. Seterusnya manganat 7, ini warna dia ungu. Lepas tindak balas Mn2 positif ini adalah warna dia adalah tak berwarna. So, kita akan dapat perubahan warna lah daripada ungu ke tak berwarna. Dan akhir sekali kita ada lautan kalium dikromat 6 berasid. So, lautan kalium dikromat 6 berasid. So, ni warna dia apa? Kena ingat pelajar. Ni warna dia apa? Warna jingga. So, lepas tindak balas dia akan jadi warna hijau. So, kalau tak ada perubahan warna, maknanya tak ada tindak balas lah. Kalau ada perubahan warna, boleh kita tahu ada tindak balas. Okey, so cikgu harap pelajar boleh faham apa yang cikgu terangkan tadi. So, setelah itu cikgu nak pelajar completekan jadual. Okey, jadual iaitu pelajar kenal pasti ejen pengoksidan dengan ejen penurunan daripada senarai yang cikgu bagi di awal. Okey, slide tadi. Dan seterusnya cikgu nak juga pelajar dapat menulis nulis persamaan setengah bagi ejen pengoksidan dengan ejen penurunan. So, juga pelajar tentukan perubahan warna. Okey, dengan itu kuliah 8 kita dah berakhir setakat ini. Cikgu harap semua dapat faham dan semua dapat teruskan hak kerja rumah yang cikgu bagi. Okey, selamat belajar.